أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dipertemukan kita di FB Live ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, diberikan keamanan, diberikan kesihatan kepada kita di saat seluruh dunia diuji dengan pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada COVID-19 dan diberikan keselamatan, keamanan kepada kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yakni 40 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau yang kita panggil Kitab Matan Arba'in An-Nawawi, yakni kitab 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita masih lagi membicarakan pada hadis yang ke-13, yang mana An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري والمسلم. Ini hadis yang ke-13 daripada Abi Hamzah ataupun Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam ni yakni pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada beriman seseorang kamu hingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diringkas kita faham daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak sempurna iman seseorang sehingga mana dia mencintai saudaranya seumpama ia mencintai dirinya sendiri. Beberapa faedah boleh kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dijadikan panduan dalam beramal, dijadikan panduan dalam kehidupan kita ketika mana di dunia ini. Yang pertama, berkaitan dengan cinta kepada saudara ataupun kasih kepada saudara ataupun kepada orang lain. Yang mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita dengan satu istilah ataupun dengan satu gaya bahasa. Nabi SAW kata tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang sehingga mana dia mencintai dirinya seperti mana dia mencintai saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Maka ada anjuran daripada Rasulullah SAW supaya mana mencintai orang yang berampiran dengan kita, bahkan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyebutkan dalam hadis ini, mafhum daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang ia mengatakan ia seorang muslim, ia mengatakan ia seorang yang beriman, apakah ciri seorang muslim ataupun ciri ataupun tanda orang yang muslim dan beriman? Salah satu tandanya iaitu apa dia? Dengan menunjukkan rasa kasih cinta ia kepada orang lain. Menunjuk rasa kasih cinta ia kepada orang lain. Boleh kita ambil faham daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bila Rasulullah menganjurkan kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada orang lain,
hari ini boleh kita kata menunjukkan rasa simpati ataupun menunjukkan sikap kemanusiaan, yang mana manusia ni secara fitrahnya akan kasih mengasihi sesama manusia. Maka boleh kita katakan bahawasanya agama Islam agama yang bukan mengajak kepada permusuhan. Agama Islam bukan mengajak kepada perbalahan. Agama Islam bukan agama yang menganjur keganasan ataupun kezaliman. Tetapi agama Islam ini agama yang menganjurkan kasih sayang. Agama yang mengajak kepada perpaduan. Agama yang mengajak kepada toleransi. Agama yang mengajak kepada saling hormat menghormati antara sesama insan. Bahkan dalam hadis ini sendiri sudah menjadi dalil bahawasanya Islam mendahului ideologi ataupun agama-agama lain dari sudut kemanusiaan. Bahkan sudah menjadi dalil, bahkan di dalam Al-Quran pun disebut, bahkan di dalam hadis pun disebut betapa Islam menganjurkan berkasih sayang ataupun hormat menghormati sesama muslim. Kemudian disebut di sini yang mana Imam Nawawi dalam menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan bahawasanya maka wajiblah kita sesama muslim saling kasih mengasihi ataupun saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Maksudnya saling bantu membantu. Bahkan nak melihat kasih sayang antara muslim dengan muslim yang lain, praktikalnya dengan zakat ataupun dengan sedekah. Ini zakat, sedekah, kita membantu muslim yang lain yang kesusahan. Kemudian dalam masa yang sama, selain wajib kita berkasih sayang sesama muslim, bahkan dituntut kepada kita untuk memperbanyakkan, bukan sekadar mendoakan, kita kata mendoakan sesama muslim supaya dikekalkan akidah ataupun hidayah daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita mendoakan orang non-Muslim ataupun orang bukan Islam supaya mendapat hidayah ataupun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibn Kathir membicarakan pada suratul Fatihah, tafsir suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada satu ayat yang memang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ini tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus ataupun berikan hidayah kepada kami dengan jalan yang lurus. Contoh. Yang mana Imam Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan kenapa tidak digunakan dengan domir ana, saya, tetapi digunakan dengan domir nahnu, ya ini kami, yang mana diniatkan sekali, didoakan sekali, ihdina itu berikan kami petunjuk, ataupun berikan kami hidayah, ataupun tunjukkan kami, ya ini kami orang Islam supaya kekal hidayah ataupun akidahnya. Kemudian yang kedua, ya ini bagi orang bukan Islam supaya diberikan hidayah, diberikan Allah Ta'ala memberikan hidayah supaya masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita bukan sekadar bangga dengan keislaman kita, bahkan kita sebarkan keislaman kita ataupun kita sebarkan agama Islam kepada orang lain. Bahkan kita mengajak sama-sama orang yang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan daripada sikap ini, sikap kasih mengasihi, sikap hormat menghormati, sayang menyayangi antara satu sama lain, antara Muslim dan dengan bukan Muslim ataupun non-Muslim, akhirnya daripada akhlak yang ataupun amalan ataupun perbuatan akhlak terpuji ini akan menyebabkan orang bukan Islam tersentuh hati mereka dan akan membuka hati mereka untuk mempelajari dan untuk masuk ke dalam agama Islam, insya-Allah. Jadi orang Islam ni kena tunjuk sikap begini, bukan sikap ganas, bukan sikap-sikap yang tak betul lah, yang bukan daripada Islam, yang bukan ciri orang beriman, yang bukan ciri
seorang Muslim. Maka jangan gambarkan akhlak-akhlak yang tidak elok sehingga menjauhkan orang bukan Islam daripada kita. Bahkan kalau kita lihat perjalanan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini antara hikmah, ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita kata membesar ataupun hidup tidaklah sebagai seorang yang kaya. Bukanlah nak kata Rasulullah ni miskin, tidak. Hakikatnya Rasulullah ini serba cukup. Tetapi tidak digambarkan Rasulullah ini sebagai seorang yang kaya raya. Bahkan pada awal-awal dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditunjukkan sebagai seorang pemuda, orang muda yang sederhana kehidupannya. Hikmahnya apa dia? Nak menunjukkan bahawasanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima bukan dengan sebab kekayaan yang Rasulullah miliki. Mungkin orang kaya dia boleh belanja makan, dia boleh beri duit, bantuan dan sebagainya, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya diterima dengan sebab budi pekerti, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah menunjukkan salah satu akhlaknya, menunjukkan sifat ataupun menunjukkan kasih sayangnya sesama Muslim dan juga kepada orang bukan Islam. Boleh kita, kalau kita memahami secara sebaliknya daripada hadis ini, bagi orang yang tidak ada sifat kasih sayang, bagi orang yang tidak ada sifat untuk menghormati antara sesama Muslim bahkan kepada non-Muslim, boleh kita ambil faham daripada hadis ini. Bila kita faham sebaliknya, yakni apa dia, seolah-olah orang ini tidak ada ciri keimanan pada dirinya. Seolah-olah dia seorang yang tidak ada ciri keimanan ataupun iman yang tidak kuat ataupun iman yang tidak mantap. Kenapa? Kerana perbuatannya bertentangan dengan hadis yang kita baca ini. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berkasih sayang, tetapi bila kita lazimnya menghidupkan permusuhan sesama manusia, maksudnya kita bertentangan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua boleh kita ambil daripada hadis ini. Faedah yang kedua kita boleh ambil daripada hadis ini, akibat daripada seseorang bila mana tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada sifat hormat menghormati, kasih mengasihi antara satu sama lain. Yang mana Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menyebut bahawasanya seorang tidak mencintai, apabila seseorang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai pada dirinya sendiri, maka ia adalah seorang yang dipanggil dengan pendengki. Kita pun sebut, bahasa kita lah dengki ni. Tidak suka nikmat yang ada pada orang lain. Jadi Imam Nawawi kata apa? Bila tidak ada sifat kasih kepada orang lain seperti mana kasih kepada diri kita sendiri, maka termasuk dalam sikap ataupun sifat orang yang dengki. Jadi dengki ni satu perkara yang tak elok. Dalam bahasa Arab disebut hasad. Hasad. Orang Melayu pun guna. Tambah, double. Hasad dengki. Lagi dahsyat. Orang Arab disebut hasad saja. Dah selesai. Kita hasad tambah lagi dengki. Maksudnya berganda punya. Jadi ini akhlak buruk ataupun akhlak mazmumah. Akhlak yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada iblis? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada ayat yang menceritakan tentang kisah iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini bukan sujud menyembah, tapi menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenapa iblis enggan? Kerana sifatnya dengki dan sombong, dengan seolah-olah kelebihan yang ada pada dirinya. Maka dengki ini menyebabkan manusia ini jatuh ke dalam lembah ataupun dalam sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menyebutkan dengki ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Ada tiga jenis dengki. Yang pertama, bercita-cita supaya hilang terus nikmat orang lain dan berpindah nikmat itu kepadanya. Golongan yang pertama, dengki yang pertama ni, dia bercita-cita dan dia hendak supaya orang itu hilang nikmat dan nikmat itu berpindah pula kepadanya. Contoh, dengki dengan seseorang yang kaya dan dia mengharapkan kekayaan itu pergi pula kepadanya. Ini golongan yang pertama, dengki yang disusun oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, bercita-cita supaya hilang nikmat tersebut sekalipun ia tidak mendapatnya, kerana boleh jadi dia mempunyai nikmat itu atau tidak disukainya. Yang kedua ini jahat bencananya dari yang pertama. Dengki yang kedua yang lebih parah ataupun yang lebih tidak elok, bercita-cita seseorang itu supaya hilang nikmatnya. Walaupun nikmat itu tak dapat padanya, dia kata kalau aku tak dapat, kau pun mesti tak dapat. Contoh gitulah. Ataupun supaya orang itu terkena bala ataupun musibah. Itu dengki yang kedua. Dengki yang ketiga yang lebih parah lagi, kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, tidak bercita-cita hilang nikmat itu dan itu dari orang lain, tetapi dia tidak suka melihat orang itu lebih tinggi keadaan daripadanya atau lebih banyak mendapat bahagian daripadanya. Apa yang ia sukai ialah biarlah sama tarafnya dan tak usah lebih daripadanya. Yang ketiga pula begini, dia tidak bercita-cita ataupun dia tidaklah hendak kepada orang yang dia dengki itu supaya hilang nikmat. Cuma yang dia inginkan apa yang ada pada dia samalah pada orang itu, dan apa yang ada pada orang yang dia dengki sama pada dia. Maksudnya apa? Dia tidak mahu melihat orang yang dia dengki itu lebih hebat daripada dia. Maksudnya lebih kaya ataupun pangkatnya lebih tinggi dan sebagainya. Bahkan dia hendak supaya orang itu lebih rendah pangkat berbanding dengan ia. Dia tidak mencita-citakan supaya ditimpakan musibah ataupun bencana kepada orang yang ia dengki, tetapi dia nakkan supaya orang itu sama level dengannya ataupun lebih rendah darjat ataupun pangkat daripadanya. Jadi sebenarnya siapa yang tidak suka ataupun yang benci kepada orang lain mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya secara automatik dalam hatinya, dalam dirinya ada sifat membenci antara satu sama lain. Bahkan sifat yang bertentangan dengan anjuran daripada Nabi supaya berkasih sayang ataupun saling sayang menyayangi antara sesama manusia. Ya betul, bagaimana kan kalau kita ada sifat kasih kita kepada orang lain, nescaya kita tidak akan dengki dengan dengan nikmat yang apa ia perolehi. Melainkan kita ada sikap benci. Bila kita benci kepada seseorang, maka akan timbul sifat iri hati. Kita dengki dengan apa yang ia miliki selama ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada hasad dan ada sifat di dalam hati kita, sifat membenci kepada seseorang. Menurut hadis ini, seorang yang beriman hendaklah menjadi orang yang sempurna imannya dengan mengasihi saudaranya sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana kita tidak mahu ditimpa musibah bencana kepada diri kita? Begitu juga perlu ada sikap kasih kita kepada saudara kita seumpama kita kasih kepada diri kita. Bahkan dengan sikap ataupun sifat mengasihi, sifat kasih sayang ini
maka akan menjadikan sempurnanya iman kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini nak menunjukkan kesempurnaan iman seseorang muslim dengan sifat ataupun dengan akhlak kasih mengasihi, cinta mencintai antara satu sama lain. Kemudian ringkas kita rangkumkan faedah-faedah daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini nak menunjukkan betapa pentingnya ataupun betapa peri mustahaknya yang mana perasaan kasih sayang di antara orang beriman itu diikatkan dengan tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, satukan hati-hati kami dengan iman kepadamu ya Allah. Jadi orang beriman ini perlu ditautkan hati mereka dengan cara iman pada Allah Ta'ala. Tidak ada jalan lain nak menyatukan orang Islam. Mungkin dengan jalan kumpulan itu, kumpulan ini, tidak. Dia nakkan kepada kesatuan hati ataupun bersatunya umat Islam dengan mana dia memahami akan perintah daripada Allah dan memahami akan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal mu'minuna al-ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka bersaudara. Maksud saudara apa dia? Bila orang bersaudara, maka mereka akan kasih mengasihi antara satu sama lain. Bagaimana nak dikatakan bersaudara andainya berlaku permusuhan? Tidak kan? Maka bersaudara dan kasih sayang ia mesti jalan sekali dan dia berlaku serentak. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya orang beriman ini bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambahkan lagi dengan hadis yang kita baca ini, maka kita jelas dan kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita dan baginda Nabi menganjurkan kita menganjurkan satu amalan yang ini berkasih sayang, yang dengan amalan itu satu amalan yang sangat-sangat penting dan mustahak yang menjadikan iman kita sempurna insya-Allah. Kemudian orang yang beriman sebenarnya orang yang bertimbang rasa terhadap saudaranya. Orang yang beriman dalam hidup pergaulan adalah seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini yang menariknya, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di zaman COVID-19 ini, di musim pandemik wabak COVID-19 ini. Ramai daripada kalangan kita yang terputus pendapatan, sama ada diberhentikan kerja ataupun dipotong gaji, allowance dan sebagainya, contoh. Tetapi kita lihat kan, kita negara orang Islam, majoriti penduduknya orang Islam. Bahkan kita lihat yang terkehadapan dari segi sudut membantu masyarakat orang Islam itu sendiri sebenarnya. Kita sama-sama kita kutip sumbangan di masjid-masjid dan di surau-surau, kita buat gerobok food bank. Bahkan kita tidak menghadkan sumbangan hanya kepada Muslim, bahkan kita buka juga sumbangan itu kepada non-Muslim, orang bukan Islam, supaya sama-sama mendapat manfaat daripada sumbangan yang sama-sama kita keluarkan. Maka kita lihat apa di situ, betapa hebatnya akhlak orang Islam. Bahkan bukan kita sekadar menjaga keperluan orang Islam, orang bukan Islam pun kita bantu sama. Kita tidak kurangkan sedikit bantuan dan sebagainya. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW yang perlu kita sebarluaskan dan kita pupuk dalam masyarakat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab akhlak-akhlak begini, sebab bila berlakunya satu bencana, Allah Ta'ala titipkan sekali dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan di sebalik bencana itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Antaranya yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita tak mengetahui, tapi saya percaya mungkin pada musim pandemik ini ramai orang-orang yang dulunya bukan Islam, mereka masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab kemurahan ataupun dengan sifat pemurahnya umat Islam, dengan akhlak-akhlak mulia umat Islam, yang saat mereka ditimpa dengan kesusahan, umat Islam datang membantu mereka. Ni. Jadi mudah-mudahan saya menganjur dan mengajak kepada penonton dan kepada masyarakat sekalian, sama-sama
kita bina akhlak ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kemudian yang kedua, menunjuk betapa pentingnya perasaan kasih sayang tersebut didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Apa maksudnya? Syariat Islam. Tali Allah ini syariat Islam. Berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis Nabi, berpegang dengan para alim ulama yang menerangkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Jadikan kehidupan kita kehidupan beragama. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Dan jangan kamu berpecah belah ataupun berpisah-pisah. Maksudnya apa? Dengan memegang syariat Islam, dengan memahami agama ini dengan syumul, dengan sempurna, secara syumul dengan sempurna, akhirnya akan timbul sifat kasih sayang di dalam hati umat Islam. Dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita berpecah belah, berbalah antara satu dengan yang lain. Kalau kita mengimbau kembali, yang mana bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita berada di Mekah dan di Madinah. Umumnya di Mekah lah, kerana itu kemuncak perjalanan kita ke sana. Ketika melaksanakan haji dan umrah, kita lihat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita akan lihat pelbagai jenis bangsa. Kita akan melihat pelbagai jenis bahasa. Kita akan melihat pelbagai jenis adat budaya masyarakat. Tetapi semuanya disatukan dengan apa? Dengan Islam. Bahkan ibadah sembahyang yang kita lakukan itu sebenarnya sedang menyatukan kita sesama orang Islam. Dituntut kepada kita untuk rapatkan saf. Cuma pada zaman ni, disebabkan wabak penyakit, maka kita jarakkan seketika. Kemudian pastikan tumit sama lurus. Bahkan ketika mana takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar dengan lafaz yang sama. Tidaklah kita orang Melayu kita sebut Allah Maha Besar. Orang putih Allah Almighty contoh. Ataupun bahasa-bahasa yang lain. Tidak. Dianjurkan kita dengan bahasa Arab Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan kepada kita membaca suratul Fatihah dan sebagainya, zikir-zikir, semuanya dalam bahasa Arab dengan lafaz yang sama pada seluruh umat Islam secara umumnya. Maksudnya apa? Ibadah sembahyang itu ibadah menyatukan seluruh umat Islam. Jika kita di Masjidil Haram, imamnya imam bangsa Arab, tetapi makmumnya datang daripada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Afghanistan dan sebagainya, bangsa orang putih yang datang daripada pelbagai bangsa dan bahasa. Maka kita dah melihat di sini bahawasanya Islam itu menyatukan umat manusia. Islam melarang untuk berlakunya pecah belah sesama manusia. Bahkan kalau kita melihat kepada sirah baginda Nabi SAW, yang mana di antara sahabat Rasulullah ini ada yang maklumnya bangsa Arab, ada daripada bangsa Afrika orang kulit hitam, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, ada daripada bangsa Parsi yang bukan berbahasa Arab, budayanya pun berlainan, daripada Parsi, daripada Iran, yang dipanggil dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ada juga sahabat daripada Bani Israel ataupun orang Yahudi. Jadi kita lihat apa? Kepelbagaian bangsa dan bahasa, budaya disatukan dengan sifat kasih sayang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya nak kongsikan satu kisah. Saya dah berulang kali kongsikan, tapi satu kisah yang menarik. Satu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat yang lain, yang mana para sahabat yang lain mereka menceritakan tentang kaum dan kelebihan yang ada pada kaum mereka. Orang Quraisy apa kelebihan dia, Bani ni apa kelebihan dan sebagainya. Sampai kepada giliran Sayyidina
Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lupa pula, Sayyidina Salman Al-Farisi. Sampai kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau terdiam kerana beliau datang daripada kaum ataupun bangsa Parsi yang terkenal dengan sifat buas, zalim dan menjajah. Orang Parsi, mereka akan menyerang negara ataupun tempat lain, mereka akan merogol, membunuh, merampas dan sebagainya. Itu sifat orang Parsi pada zaman itu, bangsa yang ganas, yang tidak, kita kata, yang tidak berperi kemanusiaan. Maka Sayyidina Salman berasa malu nak cerita apa yang ada pada bangsanya. Akhirnya Rasulullah SAW memeluk Sayyidina Salman, dan beliau mengatakan, Salman daripada Ahlil Bait, daripada keluarga aku. Kat sini kita nak lihat apa? Sifat kasih sayang baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memperlakukan begitu kepada Sayyidina Salman, yakni memeluk Sayyidina Salman dan mengatakan Sayyidina Salman daripada Ahlil Bait, kalangan Ahlil Bait. Kerana apa? Sifat kasih sayangnya Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pula kepada hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi' al-ashar. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas. Al-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lid-dini mufariqu lil jamaah, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal darah seorang Islam dengan salah satu daripada 3 perkara. Yakni tidak halal darah orang Islam ataupun tidak boleh kita bunuh orang Islam, melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama, janda yang berzina. Yang kedua, jiwa dengan jiwa, yakni bunuh dibalas bunuh. Dan yang ketiga, meninggalkan agamanya yang memisahkan dari jemaah kaum muslimin, yakni dengan murtad. Maka 3 perkara halal darahnya. Halal darah ni maksudnya apa? Boleh dibunuh, yang membunuhnya hakim ataupun pemerintah. Kita tak boleh lah kita dengar orang murtad kita pergi bunuh, tak boleh. Kita bukan pemerintah, kita bukan hakim. Kita dengar orang berkahwin berzina, sepatutnya direjam sampai mati. Kita tak boleh rejam suka hati. Yang boleh merejam yakni pemerintah ataupun hakim. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaat yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang mana kandungannya adalah sangat bernilai dalam bidang hukum jenayah Islam, berhubungan dengan keturunan, darah dan agama. Kalau kita belajar fiqh Islam, dalam fiqh akan ada satu bab berkenaan dengan bab jinayat ataupun bab had. Ini bab hukum hudud ataupun hukum jinayah yang berlaku oleh orang, yang dilakukan oleh orang Islam ataupun dalam negara Islam. Jadi maksudnya apa? Islam ini bukan sekadar cerita sembahyang, puasa, zakat, haji ataupun kita kata fiqh ibadah, tetapi Islam ini syumul, merangkumi seluruh kehidupan kita, termasuk dalam masalah undang-undang jenayah, yakni kita kata dia disebut dengan hukum hudud ataupun hukum had,
ataupun disebut dengan hukum jinayah. Jadi kita tak boleh nafikan hukum syarak ini. Tidak dilaksanakan itu satu hal yang lain, menafikan maka tidak dibenarkan. Orang yang menafikan hukum jinayah ini boleh menyebabkan rosak imannya. Dia beginilah. Contoh bab orang sembahyang, kan? Ada orang yang dia meninggalkan sembahyang, tidak sembahyang. Maka tidak sembahyang itu terbahagi kepada dua. Jika ia meninggalkan sembahyang dengan menafikan hukum perintah ibadah sembahyang ataupun solat, maka rosak imannya, boleh terkeluar daripada Islam. Itu kita tak nak. Golongan yang kedua, dia tak nak sembahyang tetapi tidak menafikan ibadah sembahyang, tidak menafikan perintah ibadah sembahyang. Maksudnya apa? Dia masih lagi dalam kalangan orang Islam tetapi dikira sebagai fasik, pelaku dosa besar. Lebih ringan berbanding yang pertama tadi. Jadi di sini kita kena faham begini, kan? Ada orang yang tidak mahu melaksanakan syariat Islam, tetapi jangan menafikan adanya perintah untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak mahu melaksanakan dan menolak, ditakuti boleh rosak imannya, terkeluar daripada Islam. Tetapi tidak melaksanakan dalam masa yang sama, masih lagi mengimani perintah untuk melaksanakan syariat Islam, masih lagi percaya dengan melaksanakan syariat Islam, maka masih lagi dikira sebagai seorang Muslim walaupun ia sudah melakukan dosa besar. Kena hati-hati. Jadi kadang-kadang kita ni, minta maaf saya sebut, kan? Kita ni kadang-kadang memandang ataupun berbicara, kita meletakkan perbincangan kita ataupun kita menghuraikan permasalahan itu dengan wadah politik dan sebagainya. Kena keluar daripada situ. Kadang-kadang kita takut bila sebut hudud kita nampak parti politik. Tak, itu hal orang lain. Sedangkan memang betul dalam Islam ada bicarakan tentang bab hudud ataupun bab syariat Islam. Kemudian kita masuk yang mana di dalam hadis ini disebutkan perkara yang menghalalkan hukum bunuh. Saya ulang lagi sekali ya, jangan salah faham. Yang boleh melaksanakan ni pemerintah. Maksudnya jenayah-jenayah yang disebutkan ini jika berlaku, ditangkap, dihadapkan kepada pemerintah ataupun hakim, dan hakim akan menjatuhkan hukuman. Jangan kita pula buat tangkap sendiri, kita rejam dengan batu, ataupun kita bunuh orang, pancung orang sesuka hati. Tak boleh. Kalau kita buat begitu, maka kena balas balik pada kita, walaupun orang yang kita tangkap itu memang melakukan jenayah begitu. Sebab apa? Kita tidak ada hak untuk melaksanakan. Ini hak tanggungjawab kepada pemerintah. Yang pertama, janda yang berzina, ataupun kita sebut yang lain, yang ini orang lelaki dan orang yang perempuan yang berkahwin kemudian melakukan zina. Maksudnya apa? Dia dah berkahwin lah, ada pasangan, dia cari pula orang lain, perempuan lain ataupun lelaki lain berzina, maka dikenakan dengan hukum rejam ataupun dikenakan dengan hukum had. Disebut di sini erti janda yang berzina ialah seorang lelaki atau perempuan yang sudah pernah berkahwin dan bercampur, kemudian ia melakukan zina. Dan orang yang demikian ini menurut istilah dinamakan muhsin. Artinya orang yang sudah balik, orang yang berakal, orang yang merdeka, sudah pernah berkahwin serta campur dengan jalan yang sah. Campur ni maksudnya bersetubuh lah dengan jalan yang sah, yakni dengan perkahwinan itu. Kemudian berzina, maka hukuman terhadapnya ialah direjam dengan batu yang sederhana sampai mati. Jadi dalam syariat Islam ni, negara kita tak melaksanakan ini, kan? Tidak melaksanakan. Sebabnya wallahu a'lam bissawab, kan? Jadi itu pemerintah lah, kita tak tahulah. Saya pun sendiri tak tahu. Bagi orang yang sudah berkahwin, lelaki dan perempuan, kemudian ia berzina, ini ringkas, maka dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, jika disabitkan kesalahannya,
dikenakan hukum rejam sampai mati. Tu. Kemudian bagi lelaki dan perempuan yang bujang. Lelaki dan perempuan yang bujang, bila mana dia berzina, dikenakan hukum sebat 100 kali sebatan. Sebat 100 kali sebatan. Kerana ini berdasarkan nas daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Telah berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW, maka di antara ayat yang diturunkan atasnya ialah ayat rejam. Kemudian kami telah membacanya dan kami telah menghafaznya, dan Rasulullah SAW telah merejam orang yang berzina, dan kami telah menjalankan hukum rejam itu. Sesungguhnya aku amat takut jika sudah lama masa nanti ada orang yang akan berkata, tidak kami jumpai hukum rejam dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, lalu mereka jadi sesat dan meninggalkan satu fardu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rejam itu hak atas orang yang berzina, lelaki dan perempuan, apabila ia seorang muhsin, jika ada saksi yang membenarkan ataupun yang menyaksikan atas perbuatan itu, atau bunting atau pengakuan sendiri. Ini ucapan ataupun perkataan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun bagi orang yang tidak muhsin melakukan zina, maka dihukumkan mereka itu dengan 100 kali sebatan. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan hukum ini bersabda, al-bikru bil bikri jaldun mi'ati wa nafyu sanah. Iaitu lelaki teruna dan perempuan dara yang berzina, yakni yang belum berkahwin, dipukul 100 kali dan dibuang negeri. Di rotan 100 kali dan dibuang negeri. Ini dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Ini jenayah yang kedua. Yang pertama, minta maaf. Jenayah yang kedua, iaitu jiwa dengan jiwa dan hukumannya. Yang mana dalam hadis yang dibacakan tadi, Rasulullah SAW menyebut antara yang halal darah yang boleh dibunuh, yang dihukum dengan hukuman bunuh, iaitu jiwa dengan jiwa, iaitu berlaku pembunuhan, membunuh seseorang. Maka membunuh akan dibalas dengan hukum bunuh yang dipanggil dengan qisas. Bunuh dibalas dengan bunuh yang dipanggil dengan qisas. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walakum fi qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang mana dan bagi kamu dalam menjalankan qisas adalah menghidupkan hai orang yang mempunyai fikiran supaya kamu terpelihara. Yang bermaksud, yang mana ayat ini menyebut bahawasanya, yang bermaksud ayat ini bererti bahawa qisas adalah terhadap seorang adalah perlu untuk memelihara keselamatan hidup nyawa orang lain, dan pembunuh balasan atasnya memberi pelajaran kesan kepada sesiapa yang berani melakukan pembunuhan. Maksudnya apa? Bila seseorang membunuh orang lain, maka dalam hukum syarak dikenakan balas bunuh. Kenapa? Takut si pembunuh ini bila mana tidak dikenakan hukum balasan bunuh, takut dia akan melakukan jenayah yang sama kepada orang lain berulang-ulang kali. Kerana mungkin satu sikap manusia ni, saya pernah dengar di Radio IKIM pernah dibicarakan berkenaan dengan pemikiran manusia ni, kerana ada kelompok manusia ni yang memang pemikiran yang sifatnya suka membunuh. Suka membunuh.
Mungkin kalau kita kata nak bagi contoh Bani Israel, orang Yahudi mungkin, orang Palestin tak kacau mereka, tak buat apa, tapi mereka bom sana sini di tempat orang-orang Palestin. Kenapa? Kerana ditanamkan dalam pemikiran mereka, selain daripada Israel ataupun selain daripada orang Yahudi, lebih hina daripada anjing pemeliharaan mereka. Bahkan diberikan ganjaran, dikira sebagai satu ibadah. Ini bagi orang Israel, orang Yahudi, bila mana membunuh orang-orang ataupun membunuh manusia lain, termasuklah orang Islam. Jadi ada setengah sikap manusia ni memang suka membunuh. Untuk mengelakkan pembunuhan ini berterusan, maka orang yang membunuh ini dikenakan balas bunuh. Dan pembalasan ataupun kita kata hukuman ini akan memberikan pengajaran kepada orang lain, memberikan pengajaran kepada orang lain. Contoh dalam Islam ini, contoh hukum rejam, hukum sebat, hukum bunuh dilakukan, ataupun potong tangan dilakukan di khalayak ramai, supaya orang lain mendapat pengajaran daripada hukuman yang berlaku. Contoh, kalau dalam penjara orang kena gantung, orang kena sebat dan sebagainya, kita tak nampak secara realiti, real depan mata kita, kita tak nampak. Jadi perasaan takut tu tidak ada. Kita sekadar dengar-dengar sahaja. Tapi bila kita lihat perkara itu, hukuman itu berlaku di depan mata, dia akan mendatangkan kegerunan ataupun takut di dalam hati kita untuk melakukan jenayah-jenayah yang disebutkan tadi. Dia orang Islam ni tak boleh menumpahkan darah orang lain, melainkan dengan apa yang telah diperintahkan oleh hukum syarak. Lazimnya, umumnya kita sebut menumpahkan darah ataupun membunuh ini, melaksanakan hukuman bunuh, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah sahaja. Kita orang awam, kita tak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor dan JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, kita maklum sudah membenarkan untuk sembahyang Jumaat seramai 100 orang, dan membenarkan sembahyang berjemaah 5 waktu di masjid dan di surau sebanyak 50 orang. Jadi saya menyerulah, sama-sama kita ambil kesempatan untuk kita hadir solat Jumaat, kita hadir solat berjemaah. Saya sendiri sebenarnya belum lagi, sebab saya pun baru 1 dos vaksin. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi untuk dos kedua, untuk dapat vaksin. Sedangkan dari segi peraturan SOP untuk solat Jumaat dan solat berjemaah diwajibkan dengan 2 dos vaksin. Jadi kita ikhtiarlah sama-sama kita dapatkan peluang-peluang begini untuk solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid dan di surau, insya-Allah. Kerana peluang-peluang yang sedikit ini, jika tidak dimanfaatkan, kita takut Allah Taala tarik kembali nikmat-nikmat begini, insya-Allah. Kemudian saya nak sebut sedikit yang mana berkenaan dengan solat Jumaat. Pada orang lelaki yang diwajibkan solat Jumaat, jangan mengambil mudah dan selesa untuk meninggalkan solat Jumaat. Bila diwajibkan 100 orang, kena ikhtiar berusaha untuk solat Jumaat. Contoh, kalau di masjid, mereka kata siapa dapat sampai dulu, maka dia dapat untuk solat Jumaat. Maka bila kita datang, kita dah usaha datang awal, tapi datang-datang kita jadi orang yang ke-101, tidak dibenarkan masuk, maka dimaafkan pada syarak. Contoh, kita tidak dijemput, kerana ada setengah tempat dengan sistem jemputan, kita tidak dijemput, dimaafkan pada syarak. Tapi jika kita tidak berusaha untuk nak solat Jumaat, takut-takut kita termasuk di kalangan orang yang meninggalkan solat Jumaat ataupun meremehkan solat Jumaat, sedangkan kita sudah cukup syarat-syarat untuk melaksanakan solat Jumaat, syarat pada syarak dan syarat pada undang-undang negara. Jadi kena usahalah solat Jumaat. Contoh, penuhkanlah surau-surau masjid-masjid kita untuk solat 5 waktu.
Ni bila tak buka duk sibuk, kadang-kadang WhatsApp tanya kenapa tak buka, kenapa tutup masjid, kenapa tutup surau. Kita ni orang Islam, ini dah macam perangai, macam-macam lah kita kata, contoh sedangkan bila dah buka kita tak hadir. Kita tak nak begitu, macam mana kita kena kena ada semangat untuk hadir, untuk sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau, insya-Allah. Dan akhir kata, sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ni dengan kita mengangkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam, dan ampunkanlah juga dosa orang-orang yang khianat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati kami dengan iman dan takwa kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami daripada pecah belah, jauhkan kami daripada persengketaan, jauhkan kami daripada umpat mengumpat, jauhkan kami daripada saling memfitnah antara satu sama lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat mazmumah, semaikan di dalam hati kami akhlak-akhlak mahmudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi SAW supaya mana boleh dicontohi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada daripada kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sengsara, Engkau bahagiakanlah, ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang miskin, Engkau kayakanlah, ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sempit, Engkau lapangkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada bencana COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan, keamanan, kesihatan kepada kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada mara bahaya, jauhkan kami daripada bala bencana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andainya bencana yang tertimpa ke atas kami disebabkan dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.